berkenaan dengan masalah masjid tadi, sebenarnya orang-orang yang terlalu jaga masjid ni, dia ada juga hadis yang dia pegang, budak-budak ni, iaitu hadis Nabi larang, jauhkan, elakkan masjid kamu orang-orang gila dan kanak-kanak. Sebenarnya hadis-hadis yang seperti itu tidak sahih. Jadi pegangan tu tak boleh buat pegangan lah. Kita tengok banyak di zaman Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih ni, budak-budak kecil pun pergi. Jadi tidak ada halangan. Supaya ni lah orang lelaki tak boleh tidur dalam masjid pun dikatakan ada hadis juga. Jadi hadis-hadis seperti ini tak boleh pakai. Itulah pentingnya kita mengaji hadis. Orang-orang tidak mengaji hadis tu dia tidak pakai tu. Itu antaranya. Dan satu lagi yang disebutkan tadi ialah kerana tidak bersunat lagi ke, kan? Jadi masalah tu. Najis, dia kata najis. Sebenarnya tidak adalah siapa begitu. Memang setengah-setengah ulama faham gitu. Sebab benda-benda lain lah, benda khilaf. Jadi kalau kita ambil hak romik tu kan, siapa susah. Jadi dia anggap misalnya kalau budak tu duduk di tengah, jadi susah tu putus. Padahal tidak, kita kira suci ni suci hak zahir. Hak tu kira hak dalam dah tu. Kalau kita katalah, kita kata budak-budak lelaki ada kulub, kita katakan tu kira hak dalam dah tu. Setengah-setengah dia mau kata tak boleh, dia kira tidak dalam lagi, mungkin boleh korek. Tak kena lagu tu. Sebab itulah orang-orang tempat kita dia setengah-setengah habis jadi makan sebayar kaki tu, punah kuku tu sebab dia colek. Kena buat hak hitam tu. Itu tak kena, tak perlu. Itu kira hak dalam dah tu. Kira hak dalam dah tu. Jadi benda-benda lagu tak perlu. Jadi kalau anak-anak pun duduk dalam saf tu, tak perlu kita heret turun ke bawah ke. Itu mengejutkan dia, meliarkan dia. Biar dia duduk gitu. Cuma hak moleknya kita arahkan dia duduk belakang, dengan arahan. Mungkin kita kata dengan dia duduk belakang tu dia main, biarlah dulu dia main dulu mula-mula. Lepas tu dia kau boleh lah. Tapi katakanlah dia di belakang tu dia ada dengan orang tua, tak apa, boleh. Sebab zaman Nabi pun tidak kata semua orang dia bersunat bila 7 hari tu bersunat lalu dah. Sebab tu dalam kitab-kitab kita pun ulama kata macam-macam masa ada bersunat ni. 7 hari pun ada, 2 bulan pun ada, 2 tahun pun ada, sampai 15 tahun pun tak bersunat ada lah. Ada. Jadi dia mau ni gimana? Pergi semaya juga, tak kata semaya. Jadi ini semua menunjukkan tak apa. Dan itu dikira hak bahagia dalam dah. Kalau kira bahagia dalam sebab perut tu tak ada. Banyak benar lah. Najisnya. Tapi dia kira tu lain. Dan laku mana-mana pun ada lubang juga. Jadi kuku tu dia tengok. Ramai orang kita ni kata was-was jadi penyakitnya. Sebab nak mari niat tu. Ni start sini. Kalau nak ambil sembahyang ni start sini. Jadi kalau niat tu mari ketika sini, kita kena masuk mula sini. Wah, kata tu jadi was-was tu. Was-wasa. Yang kedua jadi punah saat ni. Jadi tak comel, kuku jadi punah. Pasal apa duk colek? Tak boleh kena masuk air tu, kena rapat. Hak ni muka dia kira blue band. Cuma hak hitam tu, padahal itu debu-debu gitu je. Tak apa, debu-debu setara tu kita tayamum, debu-debu juga kan nak kira. Jadi benda-benda lagu tu tak sepatutnya. Budak-budak boleh pergi ke masjid dan duduk sekali ramai-ramai gitulah. Itulah termasuk dalam mesra masjid juga. Cara setengah-setengah orang yang tak pergi masjid ataupun kerana anak dia terkencing, kau katakanlah tumpah, dia bahan, tak kena cara lagu tu. Basuhlah kita pakai, jagalah tu. Dan kalau tidak terkawal, zaman sekarang ni mudah kan pakai pampers kau gapo kau senang. Lagu tu. Setengah-setengah orang tu siapa dia kata setuh, tak boleh setuh. Kain dia dengan kain budak ni. Padahalnya hak najis tu, kalau kata najis duk mana? Supaya isteri Nabi kan dalam semaya tu dia Nabi semaya dia mari kotor. Kain dia tu duduk atas Nabi. Ada kalanya kain Nabi duduk atas dia kena. Tak ada gapo. Mari kotor tu itu lebih besar lagi daripada hak ni. Jadi kalau kain dia katakanlah ni pasal mengikut mazhab ni jadi lagu ni. Dia kata kalau kain dia tu duduk atas kita menanggung kain dia tu pun tak boleh. Tak boleh. Pasal mengikut fiqhnya gitu.
Ada je kalau kita bukan lain dia tak itu. Tak boleh. Pasal dia, kalau menanggung siapa setara tu jadi susah. Jadi kalau Tok Iman ni misalnya dia pakai ni mikrofon ni tu, wayar ni, di hujung tu ada tahi cicak, tak boleh dah tu. Pasal sambung dia kira memang gitu. Susah lagu tu. Itulah akibatnya yang kita nak buka-buka tu, mengajar hadis nak suruh orang terbukalah. Bila terbuka ni kita relax beragama ni, relax. Tidak kata cemas, kita dalam keadaan cemas, susah hati, bimbang, jadi was-was, jadi macam-macam pula penyakit timbul. Itulah antara satunya soalan tadi berkenaan dengan mesra masjid tadi. Jadi tutup setengah-setengah masjid tu dari segi maslahat yang lebih besar nak jaga. Apa ni? Hak ni kerosakan. Hak ni ada faedah. Hak mana kita nak utamakan? Jadi segi kaedah fiqhnya kena utamakan mengelak mafsadah. Hak tu. Apa ni? Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Tu mengikut kaedah fiqhnya. Kita menghindarkan kerosakan lebih diutamakan daripada kita menarik atau mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Kalau benda tu ada baik juga, ada tak baik. Hak mana hak kita perlu utamakan? Perlu utamakan jangan benda hak tak baik tu berlaku. Jadi itulah yang dipakai, dia ada alasan juga. Sebabnya kalau biarkan masjid tu habis ni masalahnya. Nah. Sejadah nak aku dia, tahu tak? Kalau kapek tu mungkin ambil tu, pergi pasal rumah dia dah. Lapu kau gapo kau jadi munah ni lah, malu kita lah. Malu kita orang Islam ni kan. Tak ada adab gitu semua jadi cemar ni tak. Kalau kita pergi negeri orang kafir tu, kita kata kafir tu kan. Dia tak ada contoh-contoh kok sewa munah barang-barang hak awal ni kan. Lift kau gapo. Ni kita ni contoh bukan tepi ni, datang. Satu usaha juga tu kan pelik tu. Nak ke mana nak katakan? Nak katakan. Kalau hak depan ni boleh kira dah. Tu pun orang lain tak buat negeri orang kafir, jaga molek kepentingan umum. Ni dia dulu tulis benda-benda bukan-bukan tu datang tu, macam mana bayangkan. Setara tu masyarakat ni. Jadi dalam keadaan masyarakat lagu tu. Macam ni. Cuma kalau masjid tu tutup habis, itu tak kena. Siapa tak boleh masuk nak. Ada juga setengah-setengah masjid tu dia boleh lalu kereta kalau lalu kat tu cepat. No. Jalan pitah. Kalau kat tu jauh. Kalau dia buka, dia tutup tu dengan sebab tu. Tapi orang nak lalu, nak masuk tubuh gini boleh. Ada pintu kecil. Jadi kita tak boleh berpandangan tak baik selalu kepada penguru-penguru masjid tu. Dia ada maksudnya sendiri. Cuma jangan tutup langsung. Sampai di serambi pun tak boleh nak lalu. Tak boleh. Tutup pintu habis. Tak tahulah kalau dalam keadaan lagu mana baru perlu tutup semua tu. Tapi kalau perlu, ya boleh. Cumanya kita kena kembalikan, biar jangan orang jadi gitu. Apa ya jadi gini? Ni sesak kok. Kalau sesak, hilangkan kesesakan dia tu. Biar dia ada kerja, biar dia dapat pendapatan sendiri. Kalau dia tu akhlak, masalah akhlak, pulihkan akhlak. Dia segitu. Lepas pada tu insya-Allah dia boleh buka sampai ke bahagian dalam pun. Ketika tu kalau kata barulah boleh kita kata. Kalau tidak, memang menasabahlah. Menasabah. Tapi jangan tutup semua. Dan kita semaya tidak kata jadi kurang kalau duduk di serambi tu. Asalkan dalam masjid, pada sepatutnya je. Dengan kita duduk dalam tu, tempat comel tu kita kata. Tempat banyak barang-barang berharga tu. Kita duduk situ pun dari segi keharusan nak tidur nak apa serupa dengan dalam juga. Dari segi pahala semaya serupa juga. Cuma kita kena beri faham lah. Kalau ada anak tu dia tengok orang jahat ni sebab ni jadi gini ni orang tutup ni. Biar dia tahu keadaan tu. Lepas tu kena ubah lah. Sepatutnya diubah keadaan tu. Kalau boleh balik sepahak zaman Nabi dulu, boleh benar lah. Hak tu hak naknya. Walau bagaimanapun orang yang buat tu dia ada alasan sendiri dan ada kaedahnya. Tidak salah. Sekat itulah.